فيتبعون أحسنه اللهم وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا. Kita terjemah yang Jawi ini muka surat 15. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa hiya naqaisu wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Saudara sekalian, syukur kita pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belas ihsan dia, semata-mata pemberian dia masih memberikan keberadaan kita, kebolehan kita atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Syukur kita nikmat besar dia beri. Itulah nikmat Islam, yang kita jadi Islam walaupun tak pernah faham Islam, tapi dengan lahir kita daripada mak ayah kita Islam, dapat jadi kita dan dihukum dengan kita mengikut syariat, kita dapat agama Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam kita perbolehi ini, limpah kurnia Allah Ta'ala, kita dibesarkan. Dan keadaan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi, diberikan kita keinginan, kehendak untuk nak belajar, faham perjalanan Islam. Bukan Islam ikutan, tapi memang reti dengan mengenal Tuhan, mengenal Rasul utusan. Alhamdulillah. Diberi kita kelangsungan yang berterusan untuk taat, kelangsungan yang berterusan untuk nak mengaji, belajar apa yang telah disyariat. Diberikan kita kelangsungan untuk terus belajar untuk mendapat makrifat, khasnya makrifatullah, kenal Allah, sedar ke Allah, yakin ke Allah, perasankan ke Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, takdiskan dia daripada sifat kekurangan. Masa yang sama, ketaatan kita sentiasa lakukan dalam masa yang sama, merasakan diri kita ni serba ketaifan, kefakiran, keberhajatan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan bagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, berada pula dalam satu majlis yang sangat mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ni. Sambungan kita kata dia, wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa hiya naqaisu wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Asal terjemah, adapun bukti wajib mendengarnya, melihat dan berkatanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dia adalah kitab, sunnah dan ijma'. Dan juga sekiranya dia tidak bersifat dengannya, nescaya dia bersifat dengan segala lawannya, iaitu segala kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Akhirnya kita nak sambung ni masih bab burhan. Burhan seterusnya adalah burhan 3 sekali. Yang ni dia nak sekalikan kaedah burhan dia, sama' basar kalam. Hari itu kita belajar kudrat iradat ilmu hayat juga dengan kaedah burhan. 4 kan sekali dengan satu burhan saja. Antara lain kita bicara dulu
Kalau ternafi satu daripada empat ni, nescaya takkan ada alam ni. Sedangkan alam ni ada, maka tentulah mensabitkan Allah Ta'ala ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu kaedah burhan, simple aja. Cara berfikir dia ajar tu cukup jelas. Satu hal juga pelajaran nisbah kita belajar, dan kat kita pula nisbah nak dapat tauhid macam mana. Satu kaedah dia ajar oleh tutup guru ulama kita, nak dapat tauhid Allah Ta'ala ni, kita kena sentiasa berperanan, sentiasa sedar, kena memikir dengan akal untuk boleh isbatkan dan hadirkan ke Allah Ta'ala dalam setiap hal. Macam mana nak isbatkan dia? Sedarkan kita makhluk dia, dan takkan ada kita, melainkan dia yang jadi yang kita. Itu kaedah kita nak dapat tauhid. Itu kaedah nak keluarkan kita daripada lalai. Itu kaedah kita untuk kita rasakan kefakiran dan kemahajatan kita pada Allah, supaya hati kita ni, hati sanubari kita, iman kita, yakin kita, batin kita ni hanya akan tawajuh pada Allah Ta'ala, dan pada Allah jugalah tempat kita mengharap. Allah sahajalah tempat kita bergantung. Allah sajalah yang boleh menghidup mematikan kita. Allah lah yang telah mentadbirkan alam semesta. Nak hadir dalam hati ni adalah kita bukan senang, bahkan inilah iman yang kita nak perolehi. Dan antara khas atas kita bicara ni, dalil membuktikan keimanan yang kita duk bicara ni, apa dia? Makhluk. Dan antara makhluk tu kita sendiri. Dan antara kaedah dia ajar dengan makhluk ni, kaedah apa? Kaedah burhan. Kaedah burhan. Maksudnya bagi akal ni sentiasa duduk dalam keadaan waras. Warasnya akal ni dengan sentiasa menyedari Allah Ta'ala, dia yang memberikan limpah kurnia ini, tiada daripada hal lain daripada dia boleh limpah kurnia. Baik. Jadi atas kaedah burhan ni, untuk kita faham kesempurnaan Allah Ta'ala, khas atas kita bicara sama basar kalam ni, kaedah berfikir dia macam ni. Tentu sebelum tu. Jadi pertama dia nak sebut dalil bukti sama basar kalam ni apa? Kitab, maksudnya Quran, as-sunnah, maksudnya hadis Nabi SAW, wal ijma'u, dan ijma'. Murad atau dikedaki dengan ijma' sini, ijma' ulama' mujtahidin. Kerana kaedah kita belajar dalam disiplin ilmu usul fiqh, khasnya bila sebut ijma' tak dipanggil ijma', melainkan mesti ijma' di kalangan ulama' mujtahidin. Itu istilah. Apa maksud ulama' mujtahidin? Mestilah dia satu keputusan yang telah disepakati oleh semua ahli-ahli ilmuwan Islam atas nama ijma' ni, yang duduk semasa dengan dia, sezaman dengan dia, walaupun mempunyai umur yang berbeza, kemahiran yang berbeza, di atas tahap mereka menjadi orang yang pakar ilmuwan dalam Islam, kesepakatan mereka tanpa ada yang membangkang. Kalau ada yang tak mensorehkan, melafazkan keputusan mereka dengan bersetuju di atas satu hukum, dan mereka pula di kalangan mujtahidin, bila diamnya mereka tu ada satu lagi ijma' yang istilah ulama disebut, yang tu dipanggil ijma' as-sukuti. Apa dia ijma' sukuti ni? Ijma' yang didiamkan. So, para ulama ni Allah Ta'ala memang dah dia sunnahkan, fitrahkan. Dia takkan berdiam diri kalau ada benda yang tak kena. Pasti mereka akan bersuara. Mereka akan menyatakan apa sepatutnya kena dikata. Jadi kalau berlaku ijma', ada isyarat Nabi SAW, la tajtabi'u ummati 'ala dhalalah. Tak akan berhimpun ulama' di kalangan umat aku ni di atas benda sesat. Atas nama ulama', khasnya ulama' mujtahidin, dia tak akan berpakat di atas ulama' benda sesat. Isyarat dalam hadis pun serupa juga, la tajtabi'u ummati. Maksud umat aku tu adalah ulama' aku. Dan tak dikatakan tajtami'u ummati, disyarah oleh para ulama usul kita, usul fiqh macam ni. Maksudnya la tajtami'u, tak boleh ijma' oleh ummati. Murad ummati ini mesti ulama' mujtahidin, barulah dipanggil ijma'.
sikit syarahan tentang ijma' tu. Jadi dalil menunjukkan sama basar Allah Ta'ala begitu juga kalam ni kuat. Dalil dia adalah Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Jadi kalau kita perhati ini, dia tak terus ke burhan. Pasal kaedah burhan untuk mensabitkan Allah Ta'ala sama basar kalam ni, dia tak sekuat macam mana kita dah belajar 10 yang lepas. 10 yang lepas, burhan akli yang didatangkan, kaedah metodologi berfikir, susun dua rangkaian kata ayat membentuk natijah tu, dia memang sangat kuat. Sehingga kan kalau tak ada Quran dan hadis pun boleh mensabitkan wujud kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, ambil nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Takat hayat tu 10 yang di awal tu, kalau tak ada Quran pun akal memang menerima kenyataan 10 sifat ni mesti sabit pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Yang tu yang lepas antara pelajaran kita, dia datangkan burhan ni dengan tak perlu datangkan dalil daripada Quran hadis. Pasal memang kaedah dia pun, pendalilan dia, kaedah burhan ni adalah dalil menggunakan kaedah akliyah, kaedah munasabah, berfikir, susun dua rangkaian kata ayat membentuk natijah. Itu sekurang-kurangnya. Contoh terdekat kita bicara, ada pun burhan wujud kudrat, iradat, sama basar, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Apa bukti Allah Ta'ala bersifat macam ni? Kalau Allah Ta'ala tak bersifat macam ni, tentu dia bersifat lawan dia. Kalau bersifat lawan dia, tentulah alam ni tak ada. Alam ni tak ada. Ada, tak adanya alam ni adalah mustahil. Pasal alam ni ada. Alam ni ada menunjukkan adanya pencipta alam, yang mencipta alam ni tentu ada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Boleh? Faham? Simple je kan? Tu kerana hukum akal ni ada benda yang sangat mudah kan? Untuk kita dapat. Dia ajar kaedah penakulan akal. Jadi 10 yang lepas, dengan apa dah belajar, semua ni dengan akal saja pun dah cukup sebenarnya untuk membuktikan sabitnya 10 sifat yang lepas. Ada pun sama basar kalam. Berbanding dengan 10 yang lepas, sama basar kalam ni, daya kekuatan akal untuk mensabitkan sama basar kalam pada Allah Ta'ala ni dia tak kuat berbanding dengan 10 lepas. Dengar elok ayat tu, bukan kata tak ada dalil, ada dalil, tapi dia tak sekuat. Kaedah dilalah akhliyah dia tak kuat. Tengok, nak menunjukkan tak kuat tu macam mana. Contoh mudah kita sebut, kita duduk dalam masjid ni, masjid ni ada, kita duduk dalam masjid ni, yang buat masjid ni ada? Takkan tak ada, takkan jadi sendiri. Tak payah tanya Quran hadis. Yang buat masjid ni kuasa? Tak ada kuasa dah buat masjid ke mana? Maksud kuasa tu bahasa kita kederat lah. Yang buat masjid ni mesti hidup ke? Takkan dia mati nak buat ke mana? Tak payah pakai Quran hadis lah, nak dalil lah. Akal dah menerima. Jadi ada pun dalam bab ketuhanan, atas kita bicara siapa jadi langit bumi ni, atas nak cerita Tuhan, kudrat, iradat, ilmu, kudrat, iradat, wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, ambil nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. 10 ni memang tak boleh nak disangkal sama sekali. Memang Tuhan yang menjadikan alam ni mesti dia. Ada pun nak sabitkan sama basar kalam ni, yang ni akal dia tak sekuat macam mana. Takkanlah alam ni ada, Tuhan tak hidup. Takkan alam ni ada, yang membuat alam ni tak ada kuasa. Akal tak sekuat itu untuk sama basar kalam. Soal, kalau kata kita sebut masjid ni ada, adakah mesti orang buat masjid ni boleh bercakap? Mesti. Yang buat masjid ni mesti hidup. Kan? Dari akal lu kemas tu, yang buat masjid ni mesti tak dia tahu macam mana nak buat masjid. Mesti ada ilmu tak? Mesti ada ilmu. Yang buat masjid ni mesti ke dia orang boleh bercakap? Ke bisu pun boleh buat masjid? Takkan tu tak kerti mikir? Tu kata tak berakal tu.
Tak semestinya orang yang buat masjid ni mesti bercakap. Orang bisu boleh buat masjid. Jadi kaedah berfikir untuk mensabitkan kalam, kalau saya sebut itu, di atas dengan dalil pembuatan, dengan kaedah berfikir ni, ada benda yang kita tak boleh nak sabitkan dengan pastinya, dengan keupayaan kita berfikir, apa ciri pembuat yang membuat sesuatu perbuatan. Adapun pencerian dari sudut mesti dia ada, mesti dia hidup, mesti dia kuasa, mesti dia ada ilmu, mesti dia itu hidup, itu mesti, akal tak boleh tolak. Tapi nak membuktikan khasnya atas kita bicara ni, sama pasal kalam, kekuatan dia tak sejitu macam mana 10 yang lepas dalam bab ketuhanan. Kalau tak bab ketuhanan, tentulah cuba bukan dalam bab ketuhanan, kalau tak bicaralah kidam, bakok, mukhalafah lil hawadis, wahdaniyah. Tak bicaralah bab tu. Atau bicara bab Tuhan khas itu. Tapi khas atau bicara 4 ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, satu, dan dengan kekuatan berfikir khasnya nak sebut sama wasal kalam, untuk membuktikan sabitnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama wasal kalam ni, berbanding dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat ni, sama pasal kalam ni, dia tak sekuat untuk kita katakan mesti bersifat pada Allah dengan hanya kaedah berfikir. Boleh? Faham kata tu? Satu, kitab kita bicara ni, dia dah tunjukkan kat kita ni keupayaan berfikir yang tak kuat tu dengan isyarat dia. Dia kata sama pasal kalam ni, bukti dia, burhan dia, Quran, hadis, ijma'. Bukan burhan dia semata-mata akli. Tak, pasal akal tak kuat untuk mensabitkan mesti Tuhan yang buat alam ni boleh bercakap. Tak. Atau kata mesti ke tidak? Tapi mesti ke Tuhan yang buat alam ni hidup? Boleh faham saya cakap apa? Mesti ke Tuhan yang buat alam ni mesti ada ilmu? Mesti ke Tuhan yang buat alam ni ada kuasa? Mesti ke Tuhan yang buat alam ni mesti ada kehendak? Ya. Mestikah Tuhan yang buat alam ni dia makan minum? Kalau ya tu memang begam. Mestikah Tuhan yang buat alam ni Melayu? Apa cerita ni? Mestikah Tuhan yang buat alam ni bercakap? Orang bisu boleh buat. Mestikah Tuhan yang buat alam ni mesti dia mendengar? Orang bekak boleh buat bangunan. Kalau nisbah buat, kita cerita di atas nisbah buat, kekuatan dia tak macam kudrat, iradat, ilmu, hayat. Satu berbanding dengan 10 dengan 3 ujung ni sama asal kalam ni, dia kita sabitkan dan kekuatan dia ada pasal apa? Pasal sandar pada balik pada asal dalil apa dia? Quran, hadis, ijma'. Akal ada tapi tak sekuat macam mana 10 sifat yang lepas. Sama pasal kalam ni dia kena berbantu kan. Adanya nas baru sabit. Lepas tu baru reka dengan kaedah berfikir nak menunjukkan sabitnya sifat sama basar dan kalam pada Allah Ta'ala. Boleh faham? Saya sebut disiplin belajar, disiplin dalil, disiplin ilmu, disiplin berfikir gitu. Nak menunjukkan kata kalau ada benda-benda yang memang pasti tak pakai Quran pun dah selesai, akal memang mensabitkan dia, okey, pakai akal saja cukup. Tapi ada bab bila nak selesaikan dengan akal tak sempurna, tetap rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan ijma' ulama. Dan disebut ijma' tu Quran, hadis dengan ijma', nak menunjukkan, nak memahamkan Quran dan hadis, dia tak boleh dengan semata-mata dengan mentah raw je Quran dan hadis tu. Tapi mesti Quran, hadis, ijma', nak menunjukkan mesti dia Quran, hadis yang telah diproses, ulama-ulama yang pakar-pakar, yang berakal, yang sempurna akal dia, mereka di atas kepakaran mereka yang sempurna dengan Quran ni, dengan hadis dia, mereka nilah telah sepakat di atas sesuatu kesepakatan khas. Atau kita bicara apa? Sama basar kalam, maka tak boleh dinafikan sama basar kalam ni pada Allah Ta'ala. Banyak perkara tu kalau ikut sebut tu kan.
khasnya nak ambil Quran sunnah dengan ijma'. Tak boleh Quran sunnah, ijma' tak pakai. Takkan jadi je tu. Pasal Quran sunnah sendiri, dia bahan mentah, perlu proses. Dan siapa boleh proses? Bukan semua orang boleh proses Quran dan hadis. Kalau ada sebut Quran buat hadis pun, dengan zahir Al-Quran hadis kerana tak boleh nak diselongkar dan dibongkar apa maksud yang dikenaki, melainkan mesti ulama. Ulama tu ulama Malaysia boleh ke? Ulama Indonesia, ulama Nusantara, ulama dunia? Tak, dia mesti ada istilahnya ulama mujtahidin. Seorang boleh ke? Dia mesti telah disepakati oleh semua zaman, semua ulama yang hidup pada zaman itu. Dobik kita belajar dalam bab usul fiqh, bab ijma' ni, untuk nama ijma' mesti ulama mujtahidin. Dan semua ulama mujtahidin ni muafakat ni nak iktibar tak mana? Iktibar khas je pada zaman wujud dia sebagai mujtahid tu. Yang pada zaman dia, siapa yang duduk martabat mujtahid keluarkan sesuatu keputusan macam ni, khasnya atas kita bicara bab akidah, tanpa ada seorang pun di kalangan mereka yang ingkari hak tu menunjukkan sarih ijma' ulama mujtahidin. Dia ada pelajaran khas tu, saja saya syarah usul fiqh tu. Allahumma salli ala sayyidina. Adapun kalau ada satu keputusan yang tidak disepakati, tak bersuara semua ulama untuk menunjukkan kesepakatan tu, tapi mendiamkan diri. Mereka pula ulama mujtahidin, dia jadi ijma' juga. Tapi oleh kerana ada ijma' yang sebagai ulama tak keluar dengan pernyataan dia menyetujui perkara tersebut, tapi dia mendiamkan diri, tak pernah pula dia kritik, dia kata macam-macam, hak ni dipanggil ijma' sukuti, istilah. Adapun bila dia bercakap, memang ijma' sarih lah tu, ijma' sarih. Kalau ada benda yang dibangkang, dia istilahnya tak panggil ijma'. Jadi bab sama' pasal kalam ni ijma'. Itu ingkarkan sama' pasal kalam Allah Ta'ala kufur. Lebih kufur kalau ingkarkan kudrat iradat ilmu hayat sama' kudrat iradat ilmu hayat pada Allah Ta'ala. Siapa? Dalil dia lagi kuat. Kalau dengan sama' pasal kalam pun boleh kufur diingkar, maka mengingkarkan dengan kudrat iradat ilmu hayat lagilah besar kufur dia. Alhamdulillah. Okey. Saja nak tunjukkan banding antara ulama mujtahidin macam mana nak panggil ijma' Quran hadis yang kena mesti diproses oleh ulama, dan mesti ulama tu atas nama ijma' mesti ulama mujtahidin. Kaedah akliyah, yang akliyah ni ada bab akal tak mampu nak mikir, nak menjitu yang satu perkara. Tapi di atas kita bicara Quran hadis dan ijma' ni, sepakat ulama menunjukkan bahawasanya berdasarkan daripada pahaman dilalah yang ada dalam Quran, memang Allah Ta'ala sama' basar kalam. Jadi dia sebut begini pasal apa? Pasal kaedah kita belajar sifat 20 ni, dia berhenti takat sama' basar kalam, tak lebih dah tu. Atas bicara kita tauhid lain selain pada sama' basar kalam, ada lagi ke sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala? Sepatutnya ada. Di atas munasabah ada sama' basar kalam, tentulah Allah Ta'ala membau, dia menyentuh, merasa. Pasal yang ni dia bagi kat kita, dan kat kita ni kalau ada sifat tu, tentulah ciri kesempurnaan kita sebagai manusia akan ada. Jadi dalam bab ketuhanan pun sepatutnya di atas kesempurnaan Allah Ta'ala, kalau dia tak mendengar, tak melihat, tak berkata-kata, kan haru. Pasal tentulah dia buta, tentu dia bisu, tentu dia bekak. Subhanallah, siapa yang akan memaklumkan dan menzahirkan dengan dia disebab mendengar, melihat dan bercakap ni kepada dia? Tentulah dia ada kalam, nisbah ada ilmu satu hal, dan kalau dia nak maklum dengan satu, dia boleh kalam daripada kalam dia kan. Dia boleh kalamah daripada kalam dia. Dia boleh bercakap, dia boleh bagi arahan. Mestinya macam tu. Jadi akal dengan mudah boleh akses, boleh fikir untuk menunjukkan sabitnya sifat yang ni pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi sama' pasal kalam antara sifat kesempurnaan. Jadi antaranya apa? Tambahan lagi, munasabah kaedah berfikir di atas sabit yang sama pasal kalam, tentulah juga sabit membau, menyentuh, merasa. Allah membau, wangi, sejuk.
Memang tak ada nas, memang tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada. Allah merasa tak? Masuk rasa ni manis, masam, pahit, pijo, apa benda lah, masih manis meleting, pahit dengung, apa bahasa-bahasa macam tu. Allah Ta'ala merasa tak? Kita bukan tanya tahu, kita tanya merasa. Ada? Takkan tak ada. Takkan tak ada. Walaupun akal mengatakan takkan tak ada dah atas samak wasar kalam, macam nisbah kat kita Allah Ta'ala bagi jadi panca indera, samak wasar kalam pun keupayaan panca indera Allah Ta'ala beri kat kita tu, tentukah Allah Ta'ala ni membau, menyentuh dan merasa? Macam mana dia melihat bukan dengan mata, macam mana dia mendengar bukan dengan telinga, macam mana dia berkata-kata bukan dengan mulut, tentulah dia membau, menyentuh, merasa, bukan merasa, membau dengan hidung, menyentuh dengan kulit, merasa dengan lidah. Mestilah bukan macam tu. Tapi sifat tu ada. Munasabah berfikir ada. Tu yang ada bahas khas dalam mutahid, yang tu dipanggil sifat idrak. Kita atau jumhur takat kalam je. Pasal apa? Pasal bab nak sabitkan idrak ni dia tak berlaku ijma'. Ijma' ulama' mengatakan Allah mesti sempurna. Itu mesti. Tak ada siapa kelahi. Tapi apa secara detail yang kesempurnaan Allah Ta'ala, takat sampai kalam, ijma', tak ada khilaf. Tapi kalau kata Allah Ta'ala membau, menyentuh, merasa tak, yang tu ada khilaf. Pasal tu dia tak sebut dalam kitab sifat 20 ni. Pasal apa? Pasal yang tu tak berlaku ijma'. Sepakat ulama' mengatakan sabit tu pada Allah Ta'ala. Cuma kalau ada ijma' apa, kata ulama' gini, yang ijma' apa? Memang Allah sifat sempurna, antaranya membau, menyentuh dan merasa. Tapi ada atas disiplin ilmu khas, kalau ada bab ilmu ni memang ada tu, panjang nak sebut. Apa dia? Selagi tidak ada pernyataan dalam nas secara terang dan jelas adanya sifat ni, lebih baik kita tawakufkan membau, menyentuh dan merasa pada Allah Ta'ala daripada kita mensabitkan dia dengan pasti. Walaupun umumnya kita nak sabitkan Allah mesti sabit pada dia segala sifat kesempurnaan, mesti. Itu mesti. Itu ijma'. Tapi apakah detail dia tu? Tentu sepatutnya membau, menyentuh, merasa. Yang ni tak ijma'. Mestilah sama basar kalam. Ini ijma'. Satu kalau kita lah proses macam mana? Macam mana nak tahu ni ijma' tak ijma'? Macam mana? Yang ni kuat tak kuat macam mana? Yang ni sepakati tak sepakati macam mana? Tumpah rasanya kita. Kita nak yang kata nak sepakati, Quran pun tak apa nak kerti, hadis apatah lagi. Tambah dan buat satu keputusan ni, jitu ni, padu ni, tu tak ada khilaf ni. Oh, bukan kita lah. Satu, ni sebab kita baca, ambil faham situ. Satu, nak menunjukkan sabak pasal kalam ni, kekuatan ni tak macam mana hal lepas. Satu, dia referkan balik kita, nak berakidah ni tak boleh buat sendiri, walaupun akal menerima bahawasanya memang sama pasal kalam ni adalah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, dan boleh hampir dikata disepakati dari sudut kalau tak ada ni akan berlaku kekurangan pada Allah Ta'ala. Dan kita sabitkan ni pasal apa? Pasal memang sabit dalam Quran dan hadis. Okay. Adapun tiga yang lain saya sebut, menyentuh, membau, merasa, memang sabit pada Allah Ta'ala. Sepatutnya untuk mendetailkan apa yang sepatutnya pada makhluk ni, nisbah pada zat Allah Ta'ala, sifat ni mesti ada pada dia. Tapi di atas nas tak pernah datang menyebut dengan sifat tu pada Allah Ta'ala. Terbaiknya tawakuf, berhentikan daripada bicara, dan khasnya nak membicarakan dia dari sudut sebut ni sifat khas pada Allah Ta'ala yang mesti. Dan ijma' atas kata bukan ijma', maka sifat idrak tu istilah tu tak disenaraikan dalam perkara yang wajib kita i'tiqad pada Allah Ta'ala. Di atas munasabah akal, ya sepatutnya bersifat, tapi tak sebut dengan tentu, sebut sifat dia al-idrak ataupun dia mushimmu, dia mudhiqu, apa lagi, menyentuh, dia mumisu, dia ada sifat menyentuh, ada kebolehan sentuh, kebolehan rasa, kebolehan bau. Subhanallah,
Sebut tu dari sudut sebut nama khas, tak bicara. Tapi di atas kata tentu sifat ni ada, ijma' tak ada siapa menafikan dia. Tapi nak sebut nama khas, silent dengan dia, diam, tawakuf tu istilahnya. Satu sama wasar kalam, dia menunjukkan dengan isyarat kitab, sunnah, ijma'. Bab saya syarah ni, nak faham dia kena renung panjang. Pasal bab ni besar pembahasan dia dalam fiqh, dalam ilmu tauhid. Besar mana? Nak faham differences antara 10 ni dengan had sama pasal kalam, satu hal. Itu juga dengan membau menyentuh bahasa atau istilah sifat idrak tu. Nak membahas macam ni, panjang dalam dalam bahas itu. Dan kena tahu kenapa, mengapa. Saya sebut kadar tu lah. Sebut panjang sangat lagi, panjang sangat melirik-lirik. Kenapa, mengapa sifat itu dihitung, tak dihitung. Dan nak menunjukkan ulama' kita ni, mereka dah sediakan kat kita apa yang patutnya kita kena belajar ni berdasarkan Quran, sunnah dan ijma' ni. Satu rumusan yang memang dah ambil parti betul, parti sepati-partinya, tak ada orang boleh buat parti yang sungguh lengkap macam tu melainkan apa yang kita ambil dengan disiplin ilmu daripada ulama'-ulama' muntabar. Kalau jadi puak-puak geng W tu, sakit jiwa kita dengar. Bahkan dipetikai lagi sifat Allah. Dia kata macam-macam lah. Allah tak boleh. Ya bengar. Tambah lah baru ni duk dengar ada satu mamak Penang tu. Dia panggil mamak dalam Melayu. Rupa mamak. Pergi bahasa itu. Selamba je dia sebut. Allah, lama dah video tu pun memang tahu dah kan. Tapi bila dengar balik terbakar, menyirap darahnya, kesan bagi. Sampai sesat, menyesat kan. Siapa tu? Nanti tanya lain PM tepi. Apa saya nak sebut ni, mamak-mamak ni. Nak sebut ni lah, sama pasal kalam ni. Khasnya dengan sifat saya sebut tadi, idrak. Nak memaham dengan dia tu, nak perhati, dengar. Jalan nak memaham tu, kalau saya sendiri disiplin mengaji, lambat tu nak faham. Satu. Nak faham, mengerti kenapa, mengapa tu. Dengar lah. Tapi nak cerita balik tu, lambat. Lah ni boleh cerita dah lama dah mengaji ke 2-3 hari. Roti satu. Jelasnya apa yang ulama' kita dah bahas tu. Satu kalau kita mengaji tu yang kena mengaji daripada kecil, dah biasa dengar. Bahasan yang susah pun ni semua nak mendapatkan dia. Tapi bila kita dah biasa lalu dan dengar, alhamdulillah Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk memahamkan konteks yang duduk bicara tu. Satu, kita dah bicara dengan apa kesimpulan ulama' yang dah sebut ni, beruntung dan bertuahnya kita siapa? Kita dah diajar dengan kaedah memahamkan Quran dan hadis dengan tepat. Pasal kita melalui proses Quran, hadis, ijma', qiyas, semua disiplin ni ulama' kita dah atur kita disiplin ilmu satu persatu. Yang dia merupakan parti kalau kita pergi belajar, alhamdulillah fikiran kita akan terarah, dia tak akan jadi tak menentu, insya-Allah. Satu atas kita bicara ni, tentu kan sama pasal kalam? Ya. Kitab, sunnah, ijma'. Kaedah akal macam mana? Macam ni. Kalau tak bersifat sama pasal kalam, tentu dia bisu buta. Betul dia buta, bisu pekak. Subhanallah. Ni sifat kurang. Sifat kurang Allah Ta'ala mustahil. Mustahil sifat ni, tentu sabit sebaliknya, tentu dia ada sama basar kalam. Itu Burhan. Burhan kan susah mana pun. Kalau dia tak dengar, tentu lawan dia. Sifat lawan ni sifat mustahil. Pasal menyebabkan dia kekurangan. Sedangkan dia Tuhan. Sedangkan kita sebut la ilaha illallah. Tiada la ilah melainkan Allah. Antara disebut umum ilah ni dia ketuhanan. Takkan ada sifat kesempurnaan. Antara kesempurnaan dia dua ciri sifat besar Tuhan. Tak hajat pada satu, makhluk semua berhajat pada dia. Adakah makhluk akan berhajat Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala tak ada sama basar dan kalam, adakah Allah Ta'ala akan jadi ghani? Istighna'an kulli man siwahu. Apabila dia tak mendengar, melihat dan berkata-kata ni, adakah yang tu menyebabkan istighna' ada ghani pada dia? Subhanallah.
Di atas kata tak mungkin macam tu, maka tentu sabit sama basar kalam. Sabitlah dengan Quran hadis. Okay, lalu itu. Baik. Di atas apa juga yang telah kita bicara ni, cara berfikir yang sama pada sifat membau, menyentuh dan merasa. Sifat kekurangan tentu mustahil pada Allah Ta'ala Tuhan kita. Untuk tentulah sabit kesempurnaan dia. Cuma nak membilangkan Allah Ta'ala ni tentulah ada sifat membau, menyentuh, merasa. Macam mana? Antisad. Kenapa antisad? Kita ada disiplin dalam bab nak menisbah pada Allah Ta'ala, khasnya atas nama sifat khas pada dia. Kalau tak datang nas, baik silent dengan dia, diam dengan dia, tawakuf dengan dia. Istilah tawakuf ni berhentikan daripada mensebut secara khas ni sifat Allah Ta'ala. Menjaga disiplin ilmu tu adalah lebih baik. Kaedah kita jumhur ulama ni, sunnah wal jamaah sebut. Walaupun ada ulama yang dia agak cenderung kepada nak hitung juga sifat membau, menyentuh dan merasa ni, atau istilahnya dalam mutahid dipanggil idrak, tu istilah dia untuk sebut juga Allah Ta'ala sifat idrak. Setelah sama basar kalam, kudrat iradat, ilmu hayat, sama basar kalam, satu lagi tambah idrak, sifat Allah Ta'ala. Jadi idrak ni apa? Membau, menyentuh dan merasa. Atas kaedah kita, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah apa dia? Tawakuf kan, istilahnya tawakuf. Sabit yang Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan untuk membau, menyentuh, melihat, merasa ni, membau, menyentuh, merasa ni sifat Allah Ta'ala ke? Diam. Pasal tak ada nak sebut. Tapi mestikah Allah Ta'ala bersifat demikian? Semestinya. Atas kaedah berfikir. Takkan tak ada sifat tu, pasal tak ada sifat tu kurang. Sedangkan Allah Ta'ala istighna'an kulli ma siwahu. Dia tak hajat pada satu yang lain. Kalau kurang, dia hajat pada siapa nak pergi dia dengar, siapa pergi dia melihat, tak munasabah. Subhanallah. Subhanallah. Satu khas berbicara sikit tu, dia luas daripada isi kitab ya. Tapi sebab bahas tu ada satu saya sebut, tak mana? Sifat membau, menyentuh, merasa. Atau istilah Arab dipanggil idrak. Saya sebut banyak kali tu. Tujuan saya sebut tu, ada benda yang kalau kita tak pernah belajar kitab satu-satu, kita tak pernah tempuh pun. Saya tolong sebut sekali lalu apa dia. Mudah-mudahan boleh faham apa kita bicara. Tuan-tuan nak pergi ambil faham tu, tak tahulah berapa kitab tuan-tuan ngaji baru nak boleh khatam, baru nak boleh faham. Saya punya pengalamannya tu, saya ngaji. Allah SWT dia dah lapangkan kita punya fikiran dan cara berfikir betul tu. Alhamdulillah, baru kita nampak kenapa ulama kita bahas macam ni. Masya Allah. Atas istilahnya, atas ilmu dia, ilmu usul fiqh ni, dia ilmu di balik tabir, nak tahu kenapa proses macam ni. Bila kita belajar semua disiplin ilmu ni, baru kita nampak, macam ni ke ulama bahas. Masya Allah. Pakarnya mereka dalam nak keluarkan satu-satu parti tu. Jadi kita belajar macam ni, parti betul lah. Nanti yang bila kata parti tu, apa yang kita ambil, insya-Allah memang takkan silap. Peganglah elok-elok. Pasal berpegang dengan apa yang telah diijma' oleh ulama, dengan Quran dan hadis yang telah diproses. Ijma' pula dengan ulama pula, ulama mujtahidin, bukan dengan istilah zaman lani. Ulama sepakat lah apa lah. Zaman lani tak ada ulama mujtahidin. Zaman lani takkan melakukan ijma'. Saja kesebut ke ijma' sekali lagi kan. Sikit kalau saya sebut isu. Katalah umat satu dunia sepakat mengatakan vaksin ni tak najis. Vaksin ni selamat digunakan. Hukum dia asal harus. Tapi bila kerajaan wajibkan. Soal ijma' ke pendapat tu? Pertama soal dia, apa dia? Mujtahid ke buat utusan tu? Siapa mufti dalam dunia yang bertabat mujtahid buat utusan? Siapa? Tak ada tak panggil ijma'. Walaupun satu dunia berpakat, tak panggil ijma'. Nak panggil ijma', background ilmu, disiplin ilmu mesti apa? Mesti di kalangan mujtahidin. Tak dipanggil ijma' kalau bukan di kalangan mujtahidin. Sikit satu. Okay.
Satu ada duk bicara artikel-artikel baru ni tentang masalah keputusan Mahkamah Tinggi khasnya kan. Dia kata boleh kalimah Allah diguna oleh orang Kristian. Kaedah siapa? Ijma'. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Kalau lawan lagi masuk penjara, baik dosa bicara apalah. Kalau tak ada, lawan. Lawan. Siapa? Bengap. Pahaman apa ni? Sampai orang kafir pun boleh kata Tuhan ni Allah. Tak mampu siapa? Memang ada puak-puak bengong ngin. Ambil mentah-mentah dalil daripada Quran. Kata, Quran pun kata, apabila disoal, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang kafir ni bila ditanya siapa yang cipta langit bumi, dia akan kata Allah. Tu Quran pun kata orang kafir duk sebut Allah. Boleh. Oh. Yang tu dalil untuk menunjukkan orang kafir boleh sebut kalimah Allah. Bodoh. Ya ada ustaz-ustaz di luar sana cakap macam tu. Pasal dulu ni pun pernah bahas bab ni. Ada ustaz. Ustaz tu pula masyhur dengan ilmu sains lah, ilmu apa. Rupanya ustaz bengong. Dia tak ambil faham tang lain kan. Tak pandang tang lain. Dan dia tak pandang sebab akibat tu kata. Dia tak proses. Dia tak proses. Disebut tu bukan dengan benda yang ijma' ulama. Ikut kaedah dia. Walaupun dia boleh quotekan hadis Quran, kata orang kafir sebut Allah ni, tak ada masalah sama Rasulullah. Kau tengoklah dia sebut Allah tu macam mana, apa huraian dia, macam mana maksud dia, yang mana boleh macam mana, yang tak boleh tu macam mana. Setakat dia nak mengaku bahawasanya memang Tuhan yang sebenar ni ialah Allah, disebut Allah tu tak ada masalah. Tapi kalau Tuhan batil dia tu sampai yang tu pun dinamakan Allah, yang tu masalah. Itu yang kita bicara tu. Saja ke sana sikit, saya nak tunjuk apa. Walaupun dah ada keputusan, walaupun telah misalnya telah bersidang majlis fatwa kebangsaan dengan apa ke, disebut setelah sepakat mengatakan ni, dia tak jadi ijma'. Tak jadi. Pasal apa? Untuk nama ijma' mesti mujtahidin. Siapa ulama yang mujtahidin? Malaysia, Indonesia, satu dunia, sama. Satu tak ada dah ijma' zaman ni. Zaman ni takkan ada ijma' baru, takkan. Okay. Sikit lah sebut-sebut isu-isu tu sikit. Yang tu belajar tu istilah belajar background punya ilmu. Macam mana background? Belajar ilmu dasar. Macam mana nak faham ulama'-ulama' kita ambil hukum dan disiplin-disiplin dia. Kan? Macam orang panjang umur khas nanti jumpa sini belajar bab tu. Faham mak tu, orang faham. Kenapa ulama' kita. Satu, bila kita ikut mazhab Syafi'i ni misalnya, ikut mazhab ni, ikut betul-betul macam mana disebut, Masya Allah, best kan? Siapa? Oh memang ulama' pakar, kita kan boleh lihat kepakaran dia tu kan? Sikit lah sana. Jadi atas bicara kita pun tak susah pun. Apa dia? Atas kaedah burhan asal, kalau Allah Ta'ala tak sifat mendengar melihat berkata-kata, tentulah dia pekak, dia buta, dia bisu. Subhanallah. Sebut tu pun disiplin ilmu. Sebut benda-benda tak elok ni tanzih yang jadi daripada sifat tak sepatutnya itu. Subhanallah. Waktu kalau dah subhanallah itu, takkanlah dia tak mendengar, tak melihat berkata-kata subhanallah. Untuk macam mana? Tentulah sabit pada dia mendengar, melihat dan berkata-kata. Kita sebut tu, sebut burhan. Burhan pun menggunakan tu yang burhan, susun dua rangkaian kata ayat tu sebenarnya membina kaedah-kaedah logika berfikir, sekuens berfikir, ayat 1, ayat 2. Sekali lagi contoh atas nama mantiki dia macam mana. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat sama basar kalam, tentu dia bersifat sebaliknya. Bersifat sebaliknya adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah tak layak pada Allah Ta'ala. Maka sepatutnya Allah Ta'ala takkan bersifat dengan sifat kekurangan. Sepatutnya dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka tentulah wajib sama basar dan kalam. Ini cara susun. Ilmu macam ni memang panjang nak mengaji, nak belajar dia, nak faham dia. Kerana saya sebut ijma' apa munasabah, mana yang masuk tak masuk, kuat tak kuat dengan fikir, mana tak kuat. Sama basar kalam ni dia martabat kedua dari segi ranking kebolehan untuk akal ni mensabit yang satu pada Allah Ta'ala. Ada pun 10 yang di awal, wujud kidam baqa' sampai kudrat iradat ilmu, kudrat iradat ilmu hayat sampai dekat hayat 10 tu,
Yang ni memang sepakat ulama menunjukkan tak ada langsung siapa di kalangan ulama, baik di kalangan orang Islam, begitu juga orang kafir, untuk menafikan Tuhan ni akan ternafi sifat-sifat ni. Ada 20 ni. Kalau ringkasnya 13 tu. Kalau ada yang menafik, memang bengap. Tak erti sungguh. Tak erti sungguh. Siapa? Semua dia sebut tu, kalau tak daring Quran pun, burhan tu dah boleh selesaikan untuk menunjukkan sememangnya pada Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan ni. Itu ada soalan? Boleh telan. Dia pelajaran macam ni, kalau saya ngaji dulu memang dia susah sikit. Kenapa? Nak faham background ilmu. Kenapa, mengapa. Yang ni masuk, yang ni tak masuk. Saya ngaji bila ada guru dia hurai satu macam mana saya bagi contoh ni. Kita dengar tu, padan apa? Baru kita faham betul kenapa ulama-ulama kita bahas macam ni. Pasal dia bahas tu benda yang telah dipahamkan, telah dipaham dengan matang sematang-matangnya. Prinsip-prinsip yang sepatutnya kita kena ambil pegang. Khasnya dalam agama, dalam akidah ni. Baik, sambungan nanti insya-Allah. Wa amma burhanu wujubi wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinat au tarkiha jaizan. Situ dulu lah. Baca macam ni, saya suka lagi perkataan satu-satu. Baca banyak boleh je, tapi ambil tu satu, pegang kuat. Gitu, insya-Allah. Cuma syarat dia bersungguh ngaji. Ngaji ni bersungguh walaupun baca kitab Jawi je. Macam mana? Anda faham? Mantap. Kadang mengaji kitab Arab tak bersungguh. Ke laut ni. Walaupun baca kitab Arab. Satu mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. Jatah kita pun baca bukan untuk tergesa-gesa. Kita ada masa kita punya, ikut kita nak susun ke mana. Khasnya saya yang baca. Ambil, telan betul-betul, dengar betul-betul, tu yang suruh dengar tu. Macam mana pun soalan kalau ada. Boleh. Mujaddid. Istilah ulama kita mujaddid ni, orang yang dia datang, ada beberapa hadis sebut dengan kadar lebih kurang 100 tahun. Orang yang dia bukan mujtahid. Mujaddid bukan mujtahid. Mujaddid ni dia orang yang nak membawa satu pendekatan baru, wajah baru untuk menceritakan agama Islam yang sama tapi dengan pendekatan baru. Tak berubah pun dengan hal lama. Gaya pendekatan baru dengan olahan perkataan, pembahagian, uraian, gaya pendekatan baru. Itu mujaddid. Mujaddid. Kalau atas tanya mujaddid tu. Mereka bukan mujaddid, mereka ni mubtadi'. Dalun mudil. Kalau saya buah bahasa gitu. Mereka menyangka mereka mujaddid. Tak. Mereka menyangka mereka mujtahid. Ulama mujtahid pun dia condemn. Ulama mujtahid pun dia tak pakai. Bahkan dia pakai dia. Macam tu. Dia orang sebenarnya bukan mendakwa mujaddid lagi. Dia orang mendakwa lebih daripada tu. Pasal dia boleh mendakwa imam mujtahid tak boleh pakai. Ulama-ulama kita dulu ajar ilmu sesat. Ada di kalangan mereka yang ekstrim sampai cakap macam tu. Kita belajar sifat 20 ni rupanya telah disesatkan oleh ulama-ulama dulu. Dia kata kita macam tu. Ikut mazhab Imam Syafi'i pun kata dia ada hadis yang dia tak jumpa. Imam Hanafi pun tak jumpa hadis. Ahmad bin Hanbal pun ada tertinggal hadis-hadis. Kita jumpa hadis betul. Kita nak sebut hukum ni berdasarkan hadis sahih. Ada hukum fiqh yang dikeluar tak kena dengan hadis sahih. Nampak? Mereka punya mujaddid macam tu. Style macam tu. Bukan mujaddid apa namanya. Tu perosak, mufsid. Mujaddid ni, contohlah. Kalau dulu kita belajar kitab contoh. Bukan senang nak telan kitab Datang main belakang, Ishaq Syarazi misalnya, dia buat
Muhadzab. Matan Muhadzab. Sebelum tu Imam Rafi'i buat Muharrar. Buat apa tu? Nak meringkaskan lagi dengan bahasa huraian yang lebih detail. Walaupun kitab dia jadi besar, tapi dia menghuraikan apa kerumitan yang ada dalam kitab untuk memudahkan kita faham apa fiqh yang ada dalam Imam Syafi'i punya karangan, supaya benda tu boleh dihadam oleh kita dengan uslub yang baru, gaya bahasa baru. Mujadid. Boleh faham? Saya sebut apa? Yang sifat 20 ni yang baca macam ni, saya cerita. Cuma saya nak cerita macam mana. Saya syarahkan dalam bentuk bahasa yang lebih mudah, pendekatan yang lebih kurang macam tu lah kan. Kita cari guna bahasa Inggeris sikit, apa-apa. Yang ni Mujadid, benda isi yang sama. Olah bahasa baru. Bahasa je baru. Konten yang sama. Tu Mujadid. Dia istilahnya kalau guru sekolah kebangsaan ni, guru yang berinovasi. Benda yang sama, tapi dia berinovasi. Inovasi ya? Betul ya? Dia tahu cara belajar matematik sama juga. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 4 kali 2, 8. Macam tu juga. Tapi dia ada cara baru untuk penyampaian. Matematik misalnya nak ajar kira-kira kali apa, dia ajar satu cara baru. Pakai jari je, tangan dia. Okey, 5 campur 3, 8, 4, titik. Dapat 81. Pakai jari je. Ni Mujadid. Dia tak ubah sikit pun yang lama. Cuma gaya baru, cara baru, inovasi dia. Orang tahu pun dia ajar lagu. Titik. Dapat keputusan. Benda yang sama macam yang lama. Tapi gaya penyampaian yang baru, cara penyampaian baru. Dengan inovasi dia. Yang ni Mujadid. Mau panggil Mujadid kan? Setiap dalam 100 tahun ada sebut Mujadidudin lah. Orang yang membaharukan agama ni bukan buat agama baru. Wahbi buat agama baru. Yang ni bid'ah. Ulama mana ada bahasa bid'ah lah ni. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni satu istilah benda tak ada zaman Nabi. Tapi bukan semua bid'ah sesat. Ulama dah selesaikan ni, tapi dia orang pula bongkar balik sebut bid'ah. Kata dia orang ni bukan Mujadid. Dia orang ni mufsid. Perosak. Mujadid ni benda yang dah ada lama, macam mana nak hurai balik? Datangkan pendekatan baru. Contoh kalau kitab kita ni beku je tengok, perenggan pun tak ada. Diperenggan kan. Contohlah. Tak ada pula lah ni dibuat ilustrasi, gambar pula, carta pula. Didatangkan satu kaedah baru untuk penyampaian tu. Benda konten yang sama. Mujadid. Boleh? Faham? Jadi dakwah mereka di atas dewa Mujadid, demo ni Mujadid, tak. Hukum demo sebut semua merepek. Saya orang ni kata bahasa gitu. Kebanyakannya merepek. Kalau lagi kita semak lagi, kita berbulu tengok dia orang ni. Berbulu. Kita akan kenal dia orang ni siapa. Orang ni siapa. Pasal dia orang tak mau pakai ulama-ulama kita. Kalau dia pakai pun, yang mana setuju dengan mereka. Nak buat misal, mereka mendakwa mereka ni ialah pengikut mazhab Hambali. Kan? Hambali kan? Ahmad bin Hanbal. Hambali ya, bukan Nabi. Mereka kata dia Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia lah satu ulama besar, pakar dalam bahasa hadis. Semua ulama kita, memang mazhab ni pakar dalam bahasa hadis. Dan antara usul fiqh dalam Ahmad bin Hanbal ni, dia akan memberi keutamaan kepada hadis Nabi SAW. Sekalipun hadis tu tak martabat sahih, sekalipun dhaif, usul dia kata lebih baik aku pakai perkataan Nabi walaupun dhaif, masih perkataan Nabi, daripada aku pakai perkataan aku atau perkataan orang lain tapi yang tu bukan sabdaan Nabi. Itu perkataan Ahmad bin Hanbal. Wahabi je yang dia kata dia Muhammad bin Hanbal, hadis dhaif, macam mana? Maudhu', tak pakai. Tak boleh buat dalil. Imam Ahmad Hanbal macam mana? Sekali buat hadis dhaif, yang ni adalah pendapat aku. Aku akan berdasarkan hadis dhaif ni untuk aku buat istinbat hukum. Maksudnya apa? Daripada aku ambil pendapat aku dan ambil pendapat orang lain, lebih baik aku ambil pendapat perkataan Rasulullah
Hadis dhaif maksudnya perkataan tu Rasulullah. Jadi dhaif sebab perawi itu yang menyebabkan jadi dhaif. Disebabkan nukilan daripada orang-orang yang hafalan tak kuat apa-apa-apa. Tapi masih lagi perkataan Nabi, nisbah pada hak Nabi. Aku ikut hak Nabi ini lagi utama daripada pakai hak aku dengan daripada pakai hak orang lain. Sampai dia jadi hukum yang ketat, orang lain semua sunat, dia jadi wajib pasal ambil hadis Nabi SAW, hatta hadis dhaif. Tu Imam Ahmad bin Hanbal, mujtahid. Wahabi je lah, hadis dhaif cepat pakai. Macam Wahabi, okey, mujaddid. Ahmad bin Hanbal mujtahid. Wahabi apa? Mufsid, perosak. Itu sekali lalu lah. Jadi dakwaan mereka menunjukkan kata mereka macam tu bukanlah, jauh sama sekali, jauh panggang dah api, tak kena gaya. Istilah dia macam dia babi tapi dia mengaku dia lembu yang kebau, layak untuk disembelih. Faham maksud apa? Dia mengaku dia lembu kebau, binatang halal untuk layak disembelih, sedangkan dia babi, tak cukup spek. Tak faham sudah. Itu sikit pandangan bahasa-bahasa kasar je lah. Ada lain? Baik. Itu dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.